Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini lah, santai. Gelak lantai iblis. Pasti. Okay, so aku kali ni aku ditugaskan untuk sampaikan bab Mekah Madinah, which is the first portion untuk satu graf yang kita orang akan tunjuk kat korang, yang akan tunjukkan kat korang macam mana ketamadunan Islam, pengaruh tamadun Islam dekat masyarakat sekeliling, masyarakat dunia. So honestly lah, ni sebenarnya first time aku bagi macam perkongsian macam ni. So nak minta maaf lah kalau awal kan, minta maaf lah kalau macam ada apa-apa kelemahan kan. Lepas tu sebenarnya aku macam tak kenal sangat korang, macam so aku kan macam malu sikit kan. Ini kita nak kenal kau. Okay, so boleh lah macam korang macam briefly introduce yourself, like what's your name and then where you come from. Start dari kecil ya. Dia tengah. Aku nak ke kiri mana? Start dari kanan. Kanan. Syam, kanan tu Asbah. Dah kenal. Okay, seorang perkenalkan Asbah. Lumit. Ni Asbah. Asbah Hadi Azman. Orang Sungai Buloh, Selangor. Syam. Okay, nama saya Ahmad Syamuddin Arsyad, dipanggil Syam daripada Kelantan. Sang Abi. Oh, nak tahu sejarah mana? Biasa. Mana dia ada nama tu? Macam mana ada nama tu? Fox. Memang ada keturunan tak? Dah. Minta ampun. Nama ayah kan? Dulu. Nama Just nama je. Okay. Okay, habis. Nama Muhammad Akmal bin Zaidin dari Selangor. Sama je. Boleh. Kau dari mana sama? Tak. Salah rasa. Oh, Tak ada mana rasa. Cik Malaysia bagi lumpah. aku kan Next. Stop. Saya Hafiz bin Nadir. Stop. Dan junior player dari Kedah. Kedah ni? Hidup. Jangan Kedah. Bandung. Hidup. Nama Muhammad Amir Hafiz bin Azmi, asal Kuala Kelantan. Nama Muhammad Zafar bin Aziz, boleh panggil Zafan, asal Taipei Perak. Nama Muhammad Anak. Nama Muhammad Rashid bin Ramali. Asal Segamat Johor, tapi dibesarkan di Kuala Lumpur. Tu nampak KL sikit lah. Nama Ashraf Muhammad Radin, lahir di Kuantan Pahang, membesar di Merata Dunia. Tak kenal tu lah. Tak, ada orang mungkin. Nama Anas Syami bin Mustafa, asal Dengar Terengganu, besar pun di Dengar Terengganu. Nama Aiman Aisamuddin Abdul Ghaffar. Asal keluarga itu. Muhammad Ashraf, asal Kota Baru Kelantan. Nazrul asal Puncak Lam. Farid Dulu. Akmal Hakim Zainal Arifin. Asal Facebook Akmal. Nama komersial. Oh.
jual Nama Pina, nama Pina. Oh, nama kau Akmal Hakim. Baik awak. kawan lah. Okey. Hakim Akmal. Akmal Hakim Zainal Arifin. Asal Mesin Johor. Terima kasih. So aku nak kenalkan nama aku lah. Korang nak tahu apa pasal aku? Okay, nama aku Ammar Khairan bin Khalil. Asal dari Kuantan, Pahang. Sophomore tu kan. Okay, so okay, nak proses lah. Firstly, tadi saudara Rashid ada cerita kan pasal saudara Rashid ada cerita kan pasal apa, sunatullah. Sunatullah ni apa, ketetapan Allah kan. Kiranya macam apa-apa pun kalau kita buat A, dia memang akan turn out, dia punya result akan jadi B kan. Sama macam Islam apa, zaman dulu dengan Islam zaman sekarang kan. Islam zaman dulu daripada kemunduran naik kan, naik maju, kemudian diturun balik. So kita ada kat bawah ni, kita ada pada zaman kemunduran juga kan. So Allah dah janji kan, apa, satu hari Islam akan naik juga kan. So kalau kita nak apa, nak bangunkan Islam balik kan, so kita kena tahu lah sejarah apa, macam mana apa, Rasulullah dan sahabat kan, Nabi-Nabi sebelum terutusnya Rasulullah kan, macam mana diorang apa, menyebarkan apa, risalah kepada masyarakat kan. So okay, so dalam sejarah kan, dalam sejarah tingkatan 4 aku rasa apa chapter, sub-chapter first yang korang belajar pasal Islam? Apa? Muhammad. Nabi Muhammad. Sifat pekerti, mulia dan sebagainya. Zaman jahiliah. Islam. Nabi Jahiliah. Okay. Okay, so Dipasarkan ni. so kiranya okay, aku akan start dengan apa, zaman jahiliah lah. So aku macam teringin juga lah nak tengok macam mana apa korang punya perspektif terhadap apa itu jahiliah sebenarnya. So siapa nak kongsi tak? Silakan. Menyeramkan gila. Siapa nak kongsi tak? Sembah bala. Sembah api tadi. Gambar kamu. Bunana. Sembah pokok bisnes. Tanam anak siapa ini? Bunana. Asabiah. Banyak kan? Betul kan? Banyak kan? Sekejap Sekejap nak saya nak buka ni. Hakim saya nak buka file. Tak siap. Aku tutup. Tak ada duit. Tadi keluar Tadi gambar aku ibu sebab mabuk apa. Okay. Sorry.
Corner bawah. Bottom left. Okay. Wow. Alamak. Okay. So sebelum terutusnya Rasulullah kan, Allah dah turunkan banyak Nabi dari Nabi Adam AS sampailah terutusnya Rasulullah. Tujuan dia sama iaitu untuk membawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, seperti dalam potongan ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 213. Apa ni? Apa jadi klik? Okey, tak apa. So, potongan dia cakap manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi membawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. So, semua tahu kan macam ada belajar dalam pendidikan Islam kata 4 chapter first tadi. Apa? Contoh-contoh umat dan nabi-nabi yang Allah utuskan. So, sama je kan? Tujuan dia sama je untuk membawa kaum diorang untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan jahiliah. Tapi masa sekarang ni jahiliah ni dia ada orang yang dia tak faham kan apa jahiliah sebenarnya. Orang cakap jahiliah tu berlaku pada zaman dulu masyarakat Arab jahiliah kan. Dia lah jahiliah. Tapi sebenarnya ada maksud yang lagi tepat lah sebenarnya. Yang sebenarnya otak kita hari ni dibasuh oleh orientalis supaya kita pemahaman kita terhadap jahiliah tu lari kan daripada pemahaman yang sepatutnya yang berlandaskan Al-Quran. So ni ada ayat dari surah Al-A'raf kan. Ada cerita pasal Nabi dan kemudian macam kisah dia orang lah. Macam kenapa dia orang diutus kan. Ada kisah-kisah tersendiri kan. Tapi aku tak nak lah macam nak cerita sedetail kan sebab korang sebenarnya dah tahu. Sebab apa yang aku nak sampaikan bukanlah secara terperinci kan apa sejarah dari zaman jahiliah sampai ke dakwah secara tersembunyi kan terbuka semua. Aku tak nak cerita sangat pasal sejarah kan. Aku nak cerita pasal signifikan dia, apa kepentingan yang berkaitan kan dengan setiap peristiwa yang berlaku yang menyumbang kepada wujudnya Islam hari ini kan. Okey. So jadi dah biasa kan erti jahiliah kan daripada kataan Arab jahalah ke jahilah. Oh. Juhul. Okey. Aku teringat tau Jahalah. jahalah kan. Sebab dalam ada buku yang tulis jahilah. Aku rasa macam salah kan. Jahalah. Okay. Dia betul, tak silap dari segi bahasa jahalah dia bodoh. Tapi dia boleh jadi jahilah bila dia jadi macam tak silap lah, dia jadi worse. Dia macam bodoh dia tu lagi bodoh. Jahalah. Kalau ajahal kan, itu macam the most bodoh lah kan. Kalau ajahal dari segi gramatikali lah. Okay. Allah alam. Thanks. Dia bodoh aku. Okay. So jahalah maksudnya bodoh, tidak tahu kan, tidak berti mengetahui kan. Skema jawapan PMR SPM kan. So masyarakat pada hari ini kan, dia pandang jahiliah ni sebagai jahiliah ni dia sinonim dengan kaum Arab dulu kan. So
kiranya dia orang dan ada sampai ada yang melabel yang mengatakan yang berpendapat bahawa Islam ni berasal daripada kebodohan. So betul kan? Islam ni berasal daripada kebodohan kan? Berasaskan dengan asas kebodohan kan? Sebab dia bermula dengan jahiliyah kan? Jahiliyah, lepas tu Rasulullah berdakwah dan kemudian Islam naik. So dia ada kaitan kan? So tetapi ada hujah yang menyangkal kan pendapat diorang ni. Sebab dulu masyarakat Arab ni diorang sangat terkenal kan dengan kesenian bahasa yang tinggi kan. Contohnya diorang macam sangat hebat kan dengan sastra dan syair, ada festival kan. So maksudnya kat sini jahiliyah itu bukanlah secara literalnya bermaksud bodoh. Dia ada maksud yang berlandaskan Al-Quran, iaitu bodoh terhadap nilai Islam, iaitu bodoh terhadap hakikat perhambaan kepada Allah dan pelaksanaan tanggungjawab sebagai seorang khalifah. So kiranya bukannya tanam anak je jahiliyah ni. Bukannya sebab berhala je jahiliyah. Apa-apa yang lari daripada landasan ataupun syariat yang Allah dah tetapkan, itu ialah jahiliyah kan. Contohnya kan, kita main game kan, lama sangat. Lepas tu kita membazir masa kan. Tu jahiliyah pula. So kiranya sekarang ni dalam diri kita ni mungkin ada lagi jahiliyah. Mungkin banyak kan. So kita fikir-fikirkan lah. Kita ni nak ke disamakan dengan masyarakat Arab jahiliyah kan. Okay. So ada ni Al-Imran ayat 154 kan. Sebenarnya aku expect korang ada Al-Quran kan? Ada apa? Ada. Makazan lah sini. Cuba buka surah tadi. Ali Imran ayat 154. Boleh tak seorang tu baca kan? Bismillahirrahmanirrahim. Summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayril haqqi dhanna al-jahiliyyah yaquluna hal lana min al-amri min shay' qul inna amrukum lahum yukhfuna fi anfusihim ma la yabduna lak yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma kunna hahuna qul law kuntum fi buyutikum لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Okay, aku tak tahu, aku tak rasa boleh dipanjang macam tu kan. Sebenarnya baca masa lah sebenarnya. Sabar nak baca. Masih. Sorry. Sekejap, nak tidur kan? Salah je. Okay. Kemudian sesudah kamu mengalami kejadian yang mendukacitakan itu, Allah menurunkan kepadamu perasaan aman dan tenteram, iaitu rasa mengantuk yang meliputi segolongan darimu. Sedang segolongan yang lain hanya mementingkan diri menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar, seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Mereka berkata, adakah bagi kita sesuatu bahagian dari pertolongan kemenangan
yang dijanjikan itu. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang telah dijanjikan itu semuanya tertentu bagi Allah. Dialah sahaja yang berkuasa melakukannya menurut peraturan yang ditetapkannya. Mereka sembunyikan dalam hati mereka apa yang mereka tidak nyatakan kepadamu. Mereka berkata, kalaulah ada sedikit bahagian kita dari pertolongan yang dijanjikan itu, tentulah orang-orang kita tidak terbunuh di tempat ini. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau kamu berada di rumah kamu sekalipun, nescaya keluarlah juga orang-orang yang telah ditakdirkan akan terbunuh itu ke tempat mati masing-masing. Dan apa yang berlaku di medan perang Uhud itu dijanjikan oleh Allah untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Kau nak tahu something tak? Aku rasa Salah. aku salah ni lah, aku salah. Aku sampai macam sebenarnya aku cuma nak tunjukkan yang jahiliyah tu dekat dalam Al-Quran merata-rata kan. Allah apa? Allah ada sebut kan. Okay. So aku ada apa? Hadis yang menarik lah, yang menggambarkan kan skop jahiliyah tu kan. Dia tak limited, dia bukan. Dia macam luas lah. Macam kadang-kadang benda yang kita tak rasa jahiliyah pun, kadang-kadang kita tak sedar kan benda tu sebenarnya jahiliyah kan. Iaitu ada pernah berlaku kan hadis oleh Imam Ahmad dan Baihaqi kan. Ketika itu seorang lelaki daripada kalangan Muhajirin mendorong seorang lelaki daripada kaum Ansar. Orang Ansar tersebut memanggil golongannya, "Hai orang-orang Ansar." Dan begitu juga dengan orang Muhajirin tadi, "Hai orang-orang Muhajirin." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kau memperhatikan perbuatan jahiliah itu? Tinggalkanlah, kerana itu perbuatan busuk." Nampak kat sini kan? Apa? Racism tu kan? Racism tu kan dikategorikan sebagai jahiliah kan? So, kiranya kat sini jahiliah tu kita kena, ni yang pentingnya ilmu kan. Kita kena tahu lah. Kita kena macam mana cakap, sensitif mungkin. Macam kita kena tahu lah, macam sebenarnya banyak benda yang masih yang banyak benda yang kita buat dalam kehidupan kita berkaitan dengan jahiliah kan. Lepas tu yang ni ada satu lagi hadis kan, bila Abu Zar kan, dia mengejek seorang kawan dia kan, dengan menghina ibu dia kan. Lepas tu Rasulullah cakap, "Hai Abu Zar, apakah kau menghina ibunya? Sesungguhnya engkau ialah orang yang masih menjadi sifat jahiliah." Kita agaknya pernah macam apa, ejek-ejek bapa orang hina mak orang. Senang kan benda tu jahiliah kan. Honestly aku rasa pernah buat, aku rasa masa dulu lah, macam sekolah rendah kan. Tapi tu lah, kita membesar kan, kita grow up kan, kita belajar kan. So tu lah pentingnya ilmu kan. Kalau kita nak kikis jahiliah dalam diri kita ilmu tu kena ada lah kan. Lepas tu yang ni ialah macam mana kan orientalis dia membasuh kan otak kita. Dia orang cakap masa jahiliah ni, dari sudut masanya, jahiliah ni berlaku sebelum kenabian, yang orang cakap apa, Arab jahiliah tu lah. Sedangkan jahiliah ni seperti tadi kan yang aku cakap kan, dia apa-apa yang lari daripada syariat yang Allah dah tetapkan. So kiranya dalam hari ni, kalau kita buat apa-apa yang lari pada syariat Allah kan, tu dia jahiliah lah. So
walaupun sekecil-kecil benda kan. Contohnya macam membuang sampah contohnya. Sedangkan membuang sampah tu dosa kan. Dosa tu membuang sampah tu lari kan daripada tu apa? Membuang sampah tak dosa kan. Membuang sampah ada dosa kan. Okey. Sedangkan membuang sampah merata-rata dosa kan. So dia lari pada apa syariat kan. Syariat Allah. So tu juga dikira sebagai jahiliyah. So kita kena berhati-hati lah. Setiap tindak tanduk yang kita buat ni. Macam mana kita berinteraksi kan dengan orang sekeliling. Kita kena jaga lah. So lepas tu tempat dia orientalis dia cakap apa? Berlakunya ni dekat tanah Arab kan. Sedangkan dia berlaku dekat mana kan. So kita kat mana kan. Macam tu lah. Lepas tu yang siapa yang dikaitkan dengan jahiliyah, dia cakap bangsa Arab. Sedangkan kita ni kadang-kadang ingkar kan kepada Allah kan. Kita juga apa? Kadang-kadang kita buat perkara jahiliyah kan. Kemudian sehinggalah apa? Jadi kan bermula dengan nabi-nabi kan. Dia orang apa? Menyampaikan kesalahan sehinggalah terutusnya Rasulullah SAW kan. So kalau kita tengok kan Rasulullah ni macam latar belakang dia macam apa, perjalanan hidup dia kan, sangat penting kan. Sebab benda tu sebenarnya yang dia mengasah kan, dia macam apa, menyediakan kan Rasulullah sebelum Rasulullah keluar berdakwah kan. So ni antara ciri-ciri kan, latar belakang atau peristiwa yang berlaku kan. So banyak signifikannya kan. So Okay, so aku rasa aku pergi contoh lah, macam contoh peristiwa apa, Rasulullah dibelah kan dada, disucikan apa, hatinya dengan air zam-zam kan, supaya apa, disingkirkan segala jahiliyah kan yang ada dalam diri Rasulullah. Sebab Rasulullah ni dia nak keluar, nak dakwah, dia sebagai contoh kan. Tu antara signifikan apa, peristiwa yang berlaku kan dalam hidup Rasulullah. Ada banyak lagi. Ini keturunan yang baik kan, tiada celaan kan, dihormati kan. Sehinggalah kan turunnya wahyu yang pertama kan. Wahyu yang pertama iaitu surah Al-Alaq kan, 1 hingga 5 kan. So Jibril datang kan, apa, masa tu Rasulullah apa, berkhalwat di Gua Hira kan. Lepas tu Jibril datang, dia jumpa Rasulullah, dia cakap dengan Rasulullah, Iqra, bacalah kan. Tapi Rasulullah tak tahu kan. Dia cakap, aku tak tahu kan. Macam dia tak tahu kan, macam tak tahu lah. Okay, so signifikan dia kat sini kan. Ini sebenarnya semua orang tahu kan yang peristiwa yang apa, Rasulullah Jibril suruh 3 kali kan Rasulullah apa, baca kan, bacalah kan, sehingga Rasulullah apa, balik kan, berlari-lari kan, ketakutan apa, balik ke rumah, jumpa dengan isteri dia kan. Lepas tu isteri dia Khadijah menenangkan dia kan. So signifikan dia kat sini ialah ilmu kan. Ilmu tadi kan bukan setakat tahu kan, tapi setakat apa, tahu dan juga faham kan. So that sebelum apa, turunnya wahyu kedua kan, yang memerintahkan Rasulullah untuk keluar
untuk berdakwah, which is surah Al-Mudaththir kan, ayat 1 hingga 7. So kat sini macam Allah nampak lah, Allah suruh Rasulullah tahu dan faham dulu apa yang nak disampaikan, kemudian keluar kan berdakwah. Macam tu lah. And then dakwah pun ada peringkat kan, ada strategi dia. Yang first kali Rasulullah berdakwah secara tersembunyi kan, dakwah sirriyah kan, sirriyah. Dalam masa 3 tahun kan. Lepas tu Rasulullah pada masa ni kan, Rasulullah dia berdakwah dengan orang-orang yang berpengaruh kan. Orang dengan orang yang terdekat kan, dengan kaum kerabat kan. So kiranya macam tak ramai sangat kan. Macam okay, baik. Lepas tu selama 3 tahun kan, 3 tahun Rasulullah berdakwah kan. Tapi kan 3 tahun berdakwah kan, 40 orang ke? Bukan 40 orang, lebih kurang 40 orang ke yang masuk Islam. So kat sini dakwah nak tunjukkan kan, berdakwah tu bukan senang lah. Kalau Rasulullah pun apa, sehebat-hebat manusia kan, dakwah 3 tahun dapat lebih kurang 40 orang kan. So kita kan, kalau kita nak sampaikan dakwah, kita tak perlu nak macam letak high expectation lah. Macam dengan apa, dengan tak sampai setahun je kan, kita apa macam mengajak orang kan, kita dah expect apa orang tu nak ikut kita kan. So kat sini kan, bukannya apa nak cakap baik tak payah dakwah kan, apa kalau apa susah kan, tapi nak tunjuk kat sini yang dakwah ni memerlukan kesabaran. Lepas tu orang-orang yang Rasulullah yang Rasulullah berdakwah ni, kaum kerabat kan, kat sini strategi dia ialah Rasulullah membina kan, dia memupuk nilai-nilai Islam yang kukuh kan dalam hati diorang, supaya nanti bila Rasulullah keluar nanti bila Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan secara terbuka, so dia macam ada orang-orang yang kuat kan untuk menyebarkan kesalahan dengan baik lah. Okay. Lepas tu 10 tahun kemudian kan, lepas tu Rasulullah diperintahkan untuk sampaikan dakwah secara terbuka kan, secara terang-terangan. Lepas tu ada Allah perintahkan Rasulullah untuk bermula dengan ahli keluarga kan. So kat sini macam ada macam strategi lah, naik sikit-sikit kan. Dari itu kemudiannya dengan masyarakat umum kan, peristiwa di atas Bukit Safa kan, di mana Rasulullah panggil kan, kumpul semua masyarakat Mekah kan. Lepas tu Rasulullah tanya kan, wahai sekalian, wahai penduduk Mekah, okey, kalau aku cakap dekat belakang bukit ni ada tentera yang nak datang menyerang kan, korang kan percaya lah aku kan? Lepas tu diorang cakap mesti lah percaya kan, sebab Rasulullah kot Al-Amin, semua orang respect kan, Rasulullah tak pernah menipu kan. Tapi bila Rasulullah cakap kalau aku cakap yang aku ingin memanggil kau kan, aku ingin membawa kau kepada kebenaran kan, dan jika kau tidak ikut aku ke arah kebenaran ini, ada azab seksa yang pedih kan, yang kamu nantikan kan. Dia orang terus
Abu Lahab kan, bapa saudara Rasulullah, dia terus cakap dia cakap macam dia cakap tipu lah kan. Dia cakap dia tak percaya lah dengan apa yang Rasulullah cakap. So kita tengok lah betapa sebenarnya susah lah sebenarnya untuk berdakwah ni. Tapi walaupun Rasulullah seruan Rasulullah itu tak diterima kan, macam ditolak kan, Rasulullah still lagi pergi berdakwah kan. Lepas tu yang tadi kan, yang Rasulullah pupuk kan, yang secara tersembunyi kan, korang pernah dengar kaedah sulbah? Pernah tak? Kaedah sulbah ni dia macam satu nama lah yang macam core group yang mempunyai asas-asas Islam yang kuat lah. Yang nanti aku rasa nanti kalau korang macam teruskan dengan liqa kan, InsyaAllah korang akan tahu lah, akan tahu lagi. So dia orang ni berdakwah ni banyak juga kan, bukannya senang kan, dengan Sumayyah tadi kan, yang video yang tadi kan, sebenarnya nak tunjuk video tu tapi dah dah Dia scam aku tadi. Dia kata gurau. okay. Video haiwan tu. Kena tikam kan, bila lelaki tadi kan, dia suruh sebab Huban kan. Dia bukan Huban, dia Hubal. Hubal. Ni orang Melayu mana nak tak translate. Okay. And dia suruh Hubal kan. Tapi Sumayyah kan, dia punya iman dia tu kuat kan. Sebab Rasulullah dia ni antara orang-orang yang terdidik dengan betul-betul lah asas-asas Islam tu kan. Dia dengan yakin dengan dia kan, dengan Allah kan. Dia yakin dengan janji-janji Allah kan. Walaupun apa orang panggil pedang, lembing kan. Lembing duduk depan mata kan, tapi dia still tak takut kan. Betapa yakin kan. Kalau kita kan sekarang kan, kalau orang sepaksa kita kan masuk keluar dari Islam kan, parang kan depan mata, agaknya kita ni agaknya kita akan selamatkan diri kita. Selamatkan diri kita untuk dunia ke, atau selamatkan diri kita untuk akhirat. Lepas tu banyak lagi kan, macam Rasulullah dituduh gila kan, seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Hijr ayat 16 kan. Lepas tu ada orang cakap Rasulullah mengamal sihir. Semua ni ada kan, cerita banyak kan dalam Al-Quran. Lepas tu dengan Ammar kan, Ammar dengan keluarga Yasir kan, dia seksa kan. Lepas tu nampak lah kan, dia orang punya kesungguhan kan, nak bawa Islam ni kan, nak dia orang nak cari keredaan Allah kan. Lepas tu satu lagi kisah pasal Abu Dzar Al-Ghifari kan. Dia sendiri kan, dengan sungguh-sungguh dia sendiri yang pergi Mekah kan. Lepas tu dia pergi Mekah, lepas tu dia cari, dia nak faham kan tentang Islam kan. Lepas tu dia masuk Islam, lepas tu dia umumkan dia punya keislaman dia kan, di tengah-tengah Kaabah, di tengah-tengah Masjidil Haram. Lepas tu dia kena pukul kan dengan orang. Tapi benda ni tak menyekat lah, tak mengokong lah diorang daripada untuk terus berada dalam kebenaran ni. Lepas tu yang ni setelah
13 tahun berdakwah. Setelah 13 tahun kan dakwah kan, termasuk dengan apa? Siriyah kan, secara rahsia dengan jahriyah secara terbuka kan. 300 orang je yang peluk Islam. So nampak apa? Kesabaran kan diorang kan. Dalam apa? Untuk menyebarkan Islam ni. Bukannya senang kan. Dan seperti yang aku cakap tadi, jangan letak high expectation lah untuk orang ikut kita kan. Okay, lepas tu berlaku lah beberapa apa perkara yang peristiwa penting kan. Contohnya ada orang Madinah nak datang ke Mekah kan, nak buat apa umrah. Kemudian apa dating ke Mekah kemudian Rasulullah apa dia ambil kesempatan ni lah untuk apa bagi Islam kan diorang kan, untuk tarik diorang kan ke dalam Islam kan. Lepas tu berlaku Bai'atul Aqabah. Perjanjian Aqabah kan. So yang ni yang masa umat apa penduduk Madinah kan. Confusion. Okay. Aku rasa aku confused. Okay, boleh tak kalau terangkan? Apa? Bai'atul Aqabah. Dekat Madinah pun ada struggle, political struggle ni. So dia nak cari orang untuk stabilize keadaan kat Madinah. Dan dia ada dengar khabar bahawa ada mencari Nabi Muhammad dekat Mekah. So dia hantar utusan jumpa. So Bai'atul Aqabah pertama ada syarat-syarat dia. Okay. Syarat dia macam nak hapuskan jahiliah dekat Madinah. Dan Nabi setuju akan datang kalau ada orang hapuskan jahiliah dekat Madinah. So tak boleh minum arak, tak boleh berzina, tak boleh apa lepas tu dia hantar Mus'ab bin Umair untuk enforce benda tu, untuk tarabur orang kat sana supaya ikut perjanjian tu. Lepas tu dia hantar utusan kedua pula, ada perjanjian dia. Lepas tu baru berlaku semua peristiwa hijrah. Lepas tu kan lepas je perjanjian Aqabah kan, turun perintah kan. Sebab masa tu dah ramai kan penduduk Madinah dah tertarik kan dengan Islam kan. Ada yang dah tak ada ramai sangat kan, tapi quite a number kan orang yang menerima Islam kan. So maka mereka mula pergi mengetuk-ngetuk kan, mengetuk pintu-pintu, mengetuk pintu-pintu orang-orang Madinah kan, untuk berdakwah kan, untuk sebarkan kebenaran kan. Sehinggalah turun perintah Allah untuk orang-orang Islam di Mekah berhijrah kan ke Madinah. Okey, lepas tu sampailah ke Madinah. Lepas tu Rasulullah diangkat kan menjadi pemimpin. So nampak flow tadi, macam makin naik lah Islam kan. Macam dari mula-mula kan berdakwah secara rahsia, dapat sikit orang kan. So secara sendiri secara terbuka dapat sikit orang lagi kan. Lepas tu yang tadi yang Aqabah kan dapat lagi kan. So lepas tu semasa setelah Islam dah berpengaruh di Madinah ni, Rasulullah diangkat kan jadi
jadi pemimpin kan. Lepas tu apa yang dan sebuah negara kan terbentuk kan. Yang yang Piagam Madinah kan sangat terkenal kan. Menjadi contoh kan, contoh undang-undang dunia satu ketika dahulu kan. So nak tunjukkan kat sini lah. Tak. Lepas tu dekat bila je Islam ni jadi sebuah negara kan, bukan sebuah negara Islam lah, tapi sebuah negara, tapi dalam tu bukan ada orang Islam kan, ada orang Yahudi, Nasrani kan semua kan. So nak tunjukkan kat sini, lepas je dah ramai orang masuk kan. So nak tunjukkan kat sini yang Islam ni kan lagi mudah lah untuk disampaikan kalau dia macam dijadikan, macam dipraktiskan, diadaptasikan dalam pentadbiran negara kan. Okay. Lepas tu nak sentuh sikit pasal lepas tu korang ada perasan tak perbezaan antara ayat yang turun dekat Mekah dengan ayat-ayat yang turun dekat Madinah? Ada pernah dengar, pernah perasan perbezaan dia? Tak kan? Kalau korang perasan kan, ayat-ayat yang Mekah kan semua yang turun pasal menyentuh pasal akidah kan, akidah umat Islam. Sebab tu peristiwa sebelum Rasulullah dengan orang Mekah kan berpindah ke Madinah kan. Semasa bermulanya dakwah Islam tu, semasa Rasulullah ingin macam mendidik kaedah sulbah tadi kan, asas yang kukuh kan tadi, orang-orang yang kuat kan, dia punya pemahaman terhadap Islam. Sebab itulah ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah Allah turun ke Mekah ni. So dia ikut macam kronologi lah. Lepas tu bila Rasulullah dah berhijrah ke Madinah, bila dah ada ramai orang Islam, kemudian Allah turunkan ayat-ayat yang menyentuh dari segi dari segi ibadat, dari segi hukum, hukumnya contohnya macam semua tu jihad, dari segi zina kan, riba, lepas tu haji semua kan. Tu lah dia pun antara dia punya perbezaan kan. Lepas tu untuk mengukuhkan lagi kan kedudukan Islam kat situ, Rasulullah bina kan macam-macam kan benda berlaku kan. Rasulullah bina masjid kan, bukannya untuk macam untuk tempat solat semata-mata kan, untuk tempat tempat melakukan aktiviti ibadah kan, tapi juga macam tempat-tempat rujukan ilmu kan. Lepas tu Rasulullah mempersaudarakan Aus dan Khazraj kan. Sebelum ni diorang bertelagah kan. So dengan Madinah tadi dah, tapi dengan perjanjian Hudaibiyah ni kan, senjata yang murah yang orang Madinah pergi Mekah kan, nak buat umrah kan, tapi kemudiannya berlaku
poin penting. Aman saya. Okay. Lepas tu tu perjanjian Hudaibiyah kan. Lepas tu dakwah kepada raja-raja kan, raja-raja, pembesar-pembesar kan. Sebab bila macam pembesar kan maksudnya orang-orang dulu kan macam kalau pembesar ni masuk agama ni dia ikut kan. So tu lah sebab raja-raja kan, pembesar-pembesar jadi target kan dulu. Setelah ramai kan orang masuk Islam. Dan kemudiannya pembukaan Kota Mekah kan. Lepas tu tu lah angka not exact lah. Tapi anggaran lah berapa orang kan yang menerima Islam kan. Setelah 10 tahun ni pentadbiran Rasulullah di Madinah kan. Lepas tu yang aku cakap tadi lah, yang mudah diterima kan dakwah kan kalau dia diadaptasikan sebagai sebuah model masyarakat dan negara kan. Sampailah kan Rasulullah wafat kan. Kemudian disambung kan dengan Khulafa Ar-Rasyidin. Lepas tu nak tunjuk satu graf kan. Satu graf yang sangat penting lah. Ni rangka masa kan. Ini pengaruh kan, pengaruh Islam. Macam dari mula tadi kan, dari zaman Jahiliyah kan, bila pengaruh Islam tu sangat rendah kan. Kemudian Rasulullah berdakwah kan secara sembunyi. Kemudian secara terbuka. Kemudian hijrah pula ke Madinah. Lepas tu ramai orang masuk Islam. So sebenarnya panjang lagi lah sebenarnya. Dia ada 3 bahagian tau. Rangka masa ni. So yang ni sampai wafatan Rasulullah kan. Yang seterusnya kan akan disambung kan oleh aku I mean tak. Okay, part aku dah habis tau. So aku nak cakap yang dari Khulafa Ar-Rasyidin dan seterusnya akan akan dikongsikan lah oleh saudara kita yang lain. So aku rasa itu je. So sekali lagi aku nak minta maaf sebab aku rasa macam tak baik kan aku ni kan. Benar. So aku masih belajar kan. So terima kasih lah sebab sudi mendengar kan. So mungkin aku tak pandai kan nak cakap kat depan kan, nak kongsi kan. Tapi mungkin kat luar kita boleh cakap-cakap kan, sembang kan pasal Islam kan. Macam mana masa depan kan agama kita kan. So lebih baik aku rasa